Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kepada kita nyawa untuk kita hidup di atas muka buminya dan melakukan segala ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita gunakan peluang yang Allah berikan ini pada jalan yang diredai olehnya, insya-Allah. Pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi sebuah hadis yang ghaib, hadis ghaibiyat, tentang satu orang lelaki yang nak memohon kepada Tuhan dia untuk bercucuk tanam di dalam syurga. Hadis ini telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan pengajaran dan bersama baginda satu orang lelaki pedalaman. Nabi duduk tengah bagi tazkirah. Ada di kalangan orang yang dengar tazkirah ni seorang ahli badwi, orang pedalaman. Anna rajulan min ahlil jannah ista'zana rabbahu fi zar' faqala lahu awalasta fi ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya satu orang lelaki daripada kalangan ahli syurga minta kepada Tuhan dia untuk bercucuk tanam. Maka dia ditanya, orang lelaki yang minta nak bercucuk tanam dalam syurga ini, dia ditanya, bukankah kamu dah dapatkan apa yang kamu mahukan? Qala bala walakinni uhibbu an azra' fa asra'a wa badha fatabadaru at-tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu amthalil jibal. Maka dia kata, betul, saya dah dapat dah semua apa segala di dalam syurga ni, tetapi saya ni minat sangat, suka sangat bercucuk tanam. Maka dia pun taburlah benih, lantas terus menjadi tumbuhan yang besar, berbuah, dituai, dan hasilnya bertimbun seperti gunung. Fayaqulullahu ta'ala dunaka ya bani Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada lelaki ni, ambillah wahai anak Adam, sungguh kamu tidak akan puas dengan sesuatu. Faqala al-a'rabi ya Rasulullah la tajidu hadha illa quraisyiyan aw ansariyan fa innahum ashabuz zar' fa amma nahnu falasna bi ashabiz zar'. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar cerita tu, laki-laki badui tadi, dia kata, wahai Rasulullah, kriteria yang ada kepada lelaki tadi ni sama ada dia ni orang Quraisy dan orang Ansar.
Sama ada dia ni orang Quraisy di Mekah ataupun orang Ansar di Madinah. Kerana mereka ni ahli bercucuk tanam, orang yang suka menanam. Manakala kami pula, orang Arab Badui ni bukan daripada ahli bercucuk tanam. Dengar kawan tu cakap lagu tu, Nabi SAW ketawa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Bila mendengar hadis ini, apa pengajaran yang boleh kita dapat? Yang pertama sekali, di dalam syurga Allah memang telah tersedia semua yang dikehendaki oleh kita. Maknanya dikehendaki oleh ahli syurga itu. Apa sahaja yang terlintas di hati ahli syurga, Allah beri secara serta-merta. Ini kelebihan dan layanan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli syurga. Beza kita dengan atas dunia. Teringin sesuatu, kita kena pergi ke tempat yang ada perkara tu, ada benda tu untuk kita dapatkannya. Kita nak makan sesuatu dekat restoran di mana-mana, kita kena pergi kat sana. Ataupun kita ambil telefon kita, kita buka GrabFood ke, Panda ke, kita tempah. Saya dia main. Kita kena buat sesuatu. Dan kemudian bukan boleh ambil macam tu saja, kena bayar. Nak bayar tu kena ada duit, kena kerja. Maka untuk dapatkan sesuatu, kita kena buat banyak benda sebelum daripada itu. Tetapi tidak di syurga. Kalau rasa nak makan sesuatu, rasa nak kepada sesuatu, Allah beri dengan segera kepada dia. Tengok ada burung terbang dalam syurga, ish, teringinlah makan burung panggang. Tak, dia mai kat kita. Dia mai kat kita. Dah siap panggang lah. Tak payah duk pergi ambil sembelih apa semua, buang pelepah. Tak lagi nak celok dalam bayang panas apa. Tak payah. Dia mai serta-merta. Apa yang terlintas di hati ni, bukan nak cakap, terlintas saja di hati, dapat terus. Itu nikmat dalam syurga. Maka ada satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala ni, ahli syurga, dia teringin apa di dalam hati dia? Dia teringin nak cucuk tanam. Padahal dia boleh dapat. Dia boleh dapat apa yang dia nak, hasil daripada cucuk tanam ni. Tapi proses dia cucuk tanam tu, dia minat. Mungkinlah di kalangan kita hari ni atas dunia ni, dia minat tanam apa? Pokok bunga lah ni duk viral. Pokok keladi ke apa. Kan? Macam-macam jenis keladi duk ada. Dia punya minat sungguh. Berapa puluh keladi, jenis keladi duk ada belakang rumah dia ni. Pagi-pagi dia duk pergi, duduk siram, dia tengok, dia belek daun tu. Jenis orang suka. Kita jenis tak suka ni, bukanlah tak suka, tak minat sangat. Pokok keladi. Sama kan. Keladi tahun itu, keladi tahun keladi juga. Tapi dak, orang minat ni dia pergi. Dia pergi duduk. Silap hari bulan dia pergi bercakap dengan pokok tu. Dia minat. Maka begitu ada ahli syurga ni, dia minat sungguh kepada cucuk tanam ni. Maka kerana minat dia tu, Allah Subhanahu wa taala makbulkan permintaan dia, keinginan dia, teringin dia tu untuk dia bercucuk tanam. Begitu juga ada hadis yang lain, satu orang dia suka sungguh menunggang kuda. Dia tanya, ya Rasulullah, dalam syurga nanti ada kuda disediakan kepada kita? Nabi kata, dalam syurga nanti aku berharap engkau akan diberikan diberikan kuda
yang diperbuat daripada permata berwarna merah. Bahasa kita delima. Permata berwarna merah. Dan kamu boleh menunggangnya. Kuda itu terbang dan kamu nak pergi ke mana sesuka hati kamu, pergilah. Maka begitu juga ada lelaki yang lain tanya, ya Rasulullah, ada unta dalam syurga. Dia suka jenis minat naik unta. Begitulah Nabi bagi jawapan yang sama. Ya, bagi jawapan yang sama sebagaimana lelaki pertama tadi yang tanya pasal kuda. So nak bagi tahu apa? Dalam syurga ni nak apa? Teringin apa? Allah makbulkan. Mungkin ketika ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tak ada lagi kenderaan macam sekarang. Mungkin kalaulah Rasulullah ada sekarang, orang tanya, ya Rasulullah, boleh tak ada di dalam syurga nanti ada jet pribadi untuk saya? Ya. Dia teringin benda tu. Atas dunia tak boleh dapat. Nah, ada tak kapal persiaran individu untuk saya? Ketahuilah bahawa apa yang kita teringinkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Bahkan jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih elok daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan. Sebagaimana lelaki tadi nak minta kuda aja. Nabi SAW kata apa? Allah akan bagi kuda daripada permata berwarna merah dan bersayap. Kamu boleh terbang ke mana saja dalam syurga kamu, dalam syurga ni semahu kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, tabiat khusus sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh masa atas dunia ni, dan biasa dia melakukan kebaikan sebagaimana apa yang ada dalam hadis tadi. Lelaki tadi dia mencari rezeki yang halal melalui bercucuk tanam masa dia atas dunia ni. Tak kiralah susah macam mana pun, janji halal. Maka ketika sudah pun dia menjadi ahli syurga, kerinduan dia kepada pekerjaan yang halal dia itu masih lagi ada dalam hati dia, terlekat dalam hati dia. Maka hari ini, ya Allah, kalau boleh kita nak pencin awal, kan? Tak mau kerja, duduk rumah rehat. Tetapi ada orang, Masya Allah, workaholic. Dia tak boleh duduk kat rumah, dia pencin, dia tak rasa tak boleh lah duduk kat rumah ni. Nak kerja juga, nak buat juga something yang bermanfaat, nak tolong orang, nak bantu sekian-sekian. Maka orang yang ada perasaan macam ni, rasa yang sebegini, kalaulah dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia nak buat apa pekerjaan di dalam syurga, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala pun makbulkan permintaan dia nanti, insya-Allah. Yang ketiga, tanaman di dalam syurga dia tak perlukan proses yang panjang macam atas dunia ni. Kalau kita atas dunia ni nak tanam satu tanaman, dia ada tempoh masa. Pokok ciku berapa lama dia nak berbuah, pokok durian kita tanam berapa tahun pula baru nak berubah. Pokok getah, tanam tu bukan boleh tanam saja, tunggu pula nanti berapa tahun baru boleh keluar hasil tanaman dia. Tetapi segala proses yang lambat itu tidak terjadi di syurga, melainkan cepat. Sebab dalam hadis tadi dia kata dia tanam, lantas terus tumbuh membesar. Tanam saja benih, terus tumbuh besar, terus keluar buah.
terus boleh dituai, dan hasilnya bukan sikit-sikit, ditimbunkan sehingga seperti jibal, kata Nabi, seperti bukit, seperti gunung. Jadi begitu keadaan bercucuk tanam di dalam syurga. Buah-buah di syurga, ahli syurga bebas memetik, petik je ada balik, petik je ada balik. Bebas nak petik mana-mana buah untuk dimakan. Dan kemudian buah itu tumbuh secara serta-merta. Di dalam surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan dia memberikan kepada kamu semua daripada apa yang kamu minta, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menghitungnya. Atas dunia pun kita tak mampu nak hitung nikmat Allah dah. Punya banyak. Yang kita tahu, yang kita tak tahu, yang kita sedar, yang kita tak sedar. Nikmat Allah cukup banyak. Ni kita boleh celik mata pagi ni, alhamdulillah, tu nikmat yang besar. Kita ada serba-serbi cukup, anggota tubuh badan, nikmat yang besar. Diberikan kesihatan untuk datang di dalam rumah Allah ni, cukup besar nikmat dia. Ada yang sihat, hati pula, hati pun diberikan oleh Allah, hati mencintai masjid, datang masjid pagi ni, alhamdulillah, tu pun nikmat. Boleh berdiri ibadat kepada Allah, itu nikmat. Tu yang kita nampak lah. Yang kita tak nampak banyak juga. Contohnya air yang dirembes dalam mata kita ni, kita duk berkelip-kelip biji mata ni, itu pun nikmat yang besar. Kita tak perasan lah. Kita tak sedar. Cubalah air tu yang dirembes oleh mata tu tak ada, mata kita kering, nescaya kita nak kelipkan mata pun sakit, pedih. Pedih. Hidup tak tenang. Baru air mata tu, hidup kita tak tenang lah. Kucar kacir, pedih biji mata ni. Itu nikmat di atas dunia, kita tak mampu nak hitung. Apatah lagi nikmat di akhirat, lagilah tak boleh nak dihitung. Terlalu banyak. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, apabila diciptakan rahmat Allah, apabila rahmat Allah itu diciptakan, ada 100 bahagian. 100 bahagian. Satu bahagian diberikan kepada dunia ini. Dengan satu bahagian itulah adanya kasih sayang. Dengan satu bahagian itulah ada segala nikmat yang boleh kita hidup senang lenang atas dunia ni. Macam-macam kita boleh makan, kita boleh pergi ke tempat yang cantik-cantik. Satu nikmat, satu rahmat Allah. Dengan satu rahmatlah bukan saja manusia, binatang berkasihan, ada anak dan sebagainya. 99 lagi Allah simpan di akhirat. Yang satu bahagian ni pun tak habis makan. Tak habis makan kita ni. Satu rahmat Allah diberikan daripada permulaan manusia, adanya alam ini, sampailah akhirnya dimusnahkan, baru 1%. 99 rahmat Allah lagi di mana? Akhirat. Rasa-rasa habis makan tak kita? Tak habis. Banyak nak hitung nikmat Allah, terutama sekali di akhirat. Yang keempat, didapati banyak keanehan, kesenangan dan kegembiraan yang dilalui saban hari oleh ahli syurga dalam kehidupan mereka yang kekal abadi di sana. Inilah yang menyegarkan telinga-telinga insan yang mendengarnya.
Kita seronok bila baca tentang syurga. Kehidupan syurga ni tak boring, tuan. Tak boring. Kita duk rasa syurga hidup lama ni nak buat apa dalam tu noh. Kerja tak pi, sekolah tak pi. Tapi rupanya syurga itu bila kita baca, masya-Allah, benda yang kita nak buat apa sekalipun dapat. Maka tak boring kita dalam syurga itu. Hidup senantiasa dalam keadaan yang seronok, yang gembira. Gembira dia itu tak ada kesedihan sikit pun. Atas dunia seronok juga, tapi ada tak sedih? Ada. Mai musibah, kehilangan nyawa, sakit, macam-macam lah. Kena scam. Ramai lah ni kena scammer, kena scam, penipuan, makau scam dan sebagainya. Habis duit simpanan begitu saja, ratus ribu simpan sepanjang hayat tu, sepanjang hidup dia, habis begitu je. Diuji manusia ni dengan harta benda, dengan anak-anak, dengan ketakutan, peperangan. Tu atas dunia. Seronok Ustaz. Satgi adalah musibah yang nak mai. Adalah benda yang diuji kita ni. Tapi dalam syurga tidak. Seronok selama-lamanya. Setiap saat, setiap detik seronok. Maka kita ni yang mendengar tentang syurga, yang beriman, yang yakin, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah berusaha untuk mendapatkan syurga dengan beriman dan beramal soleh. Dua syarat, iman, amal soleh. Dan kemudian dengan dua perkara itulah kita akan mendapat rahmat Allah. Bila orang dapat rahmat Allah, maka syurgalah bagi dia. Sebab ada orang dia kata, aku tunggu kamu di pintu syurga, tapi semayang tak tahu ke mana hala. Menyanyi bukan main, aku tunggu kamu di pintu syurga. Takut-takut tunggu kat pintu tak boleh masuk-masuk. Orang panggil mak jenin akhirat, berangan. Ya, kisah mak jenin duk berangan atas pokok tu, jatuh. Kenapa? Berangan je. Maka kita jangan jadi mak jenin akhirat, berangan je nak dapat syurga, tapi apa pun kita tak usaha. Kan? Usaha pun takat-takat yang fardu je. Sedangkan banyak lagi perkara yang boleh memasukkan kita dalam syurga, termasuklah amalan-amalan sunat. Nak masuk syurga, kena hindari perkara yang haram. Macam mana kita berangan nak masuk syurga, sedangkan perkara haram kita duk buat lagi. Lepas tu berangan apa lagi? Berangan, tak apalah, sikit je benda haram aku buat, Allah ampun lah nanti. Berangan tu juga tak bertaubat pula. Setengah manusia ni lagu tu, penuh dengan berangan je. Berangan Allah ampunkan dosa dia, lalu dia tak bertaubat. Dia rasa Allah ni Maha Pengampun dah. Betul Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang menyesal atas segala dosa dia, kembali kepada Allah. Barulah Allah ampun. Ini duk macam tu perangai, kan? Duk berangan masuk syurga. Bahaya ni angan-angan. Dalam ilmu tasawuf dipanggil panjang angan-angan. Berangan masuk syurga tapi tak usaha pun untuk dapatkan syurga. Berangan tak masuk neraka tapi duk rasa tak ada pun taubat kepada Allah atas dosa dia. Maka kita jangan jadi orang yang berangan. Nak syurga, betul usaha untuk dapat syurga. Tak mau neraka, usaha betul hindari perkara yang haram. Barulah betul lah kita nak syurga dan nak jauhi neraka. Yang kelima, di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dalam tazkirah baginda dan para sahabat. Baginda juga dihiasi dengan hadis-hadis mengenai keindahan dan kegembiraan syurga yang membangkitkan keseronokan dan impian untuk memasukinya oleh para pendengar. Terukir senyuman di bibir mereka, malah kadang-kadang mereka tertawa mendengarnya. Hadis Nabi ni, dia bukan cerita pasal neraka, pasal apa. Dia cerita pasal neraka, tapi bukan itu sahaja. Bukan cerita pasal negatif je. Kan? Kena hukum sekian. Semata-mata. Benda tu ada dalam hadis Nabi yang tentang neraka dan sebagainya, tentang dajjal, tentang ujian, musibah dan sebagainya. Tetapi dalam hadis Nabi juga cerita benda yang seronok-seronok. Cerita pasal syurga, cerita pasal nikmat Allah, cerita pasal segala kebaikan. Maka kerana itu, kita ni bila cerita terutamanya kepada family kita, ahli keluarga, kepada anak-anak, cerita yang seronok-seronok supaya mereka ni tertarik kepada Islam. Cerita kepada non-Muslim terutamanya, kan? Nak ajak mereka masuk Islam, cerita yang seronok-seronok kepada member-member kita yang non-Muslim tu. Syurga tahu begini cerita kat dia. Ini cerita kat dia nak masuk Islam, potong. Tak masuk Islam dia, takut. Yang cerita benda takut. Terutama orang yang orang yang dia tipis iman dia, ataupun dia ni non-Muslim dan sebagainya. Cerita benda yang seronok-seronok dulu. Okey. Ni duk cerita hukuman ni, hang kena buat susahlah dia. Jadi cerita kepada orang-orang begini, cerita tentang keindahan syurga. Macam tadi, orang ada Arab Badui. Arab Badui ni dia kadang-kadang tak senonoh juga, kan? Sebab apa? Tengok dalam hadis yang lain, yang ada hadis cerita kencing dalam masjid, kan? Dia pergi kat tengah masjid, kat tiang tu, dia kencing kat tengah-tengah masjid tu. Tu perangai tak senonoh. Arab Badui lah tu buat benda tu. Jadi kefahaman dia kurang macam tu. Jadi Nabi SAW sampaikan benda yang seronok-seronok kepada dia supaya dia tertarik dulu. Dia tertarik dulu untuk mendekati Islam, untuk dia rasa senang dengan Islam. Kemudian bila dia dah masuk, dia dah boleh komit dengan perkara-perkara wajib, maka kita barulah cerita benda yang pasal azab, pasal ni dan sebagainya, hukuman dan sebagainya. Sebab itu bila di Mekah Nabi kukuhkan dulu iman dan akhlak. Nabi kukuhkan dulu iman dan akhlak. Bila sampai di Madinah, barulah cerita pasal syariat, cerita pasal hukuman, cerita pasal macam-macam. Jadi itu yang penting dulu. Nak dakwah, kena kepada dia punya mad'u dia, orang yang mendengarnya. Yang keenam, ahli syurga makan dan minum ketika di dalam syurga. Kepercayaan ini menyalahi kepercayaan ahli falsafah dan agama Kristian bahawa ia sebuah kehidupan kerohanian yang jauh daripada kebendaan. Ada ahli falsafah dan agama Nasrani, dia kata akhirat esok ni kehidupan secara rohani, yang jauh daripada kebendaan. Sedangkan Islam tidak. Islam, dia kata dalam syurga kita pun makan dan minum. Bukan hanya roh semata-mata, alam kerohanian, tak ada kebendaan. Dan perkara itu pun kita buat atas dunia. Dalam fizikal manusia ni, dia ada dua perkara. Satu, orang panggil apa? Nafkah batin, kan? Kasih sayang, ada isteri, nafkah batin. Yang kedua, secara biologinya kita memerlukan makanan dan minuman. Dua benda ni benda biologi manusia atas dunia yang manusia perlukan. Maka kita tengok dan baca dalam Al-Quran, itulah dua perkara biologi yang akan ada di akhirat. Makan minum ada,
isteri ada, bidadari ada, diberikan. Maka memenuhi biologi manusia. Bukan sahaja atas dunia, bahkan di akhirat. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala akan bercakap dengan hamba-hambanya sebagaimana yang jelas dinyatakan dalam hadis bahawa Allah akan berdialog dengan ahli syurga yang nak bercucuk tanam tadi inilah. Allah bercakap dengan dia. Allah berkata kepadanya, ambillah wahai anak Adam, sungguh kamu tidak akan puas kepada sesuatu. Maka inilah satu keimanan kepada kita bahawa ahli syurga boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Cara macam mana? Wallahu a'lam. Tapi boleh bercakap, melihat dan sebagainya. Yang ke-8, adanya isyarat tentang keutamaan orang-orang yang memiliki sifat qanaah, iaitu rasa cukup dan tercelanya sifat rakus dan tamak. Qanaah ni apa? Dia redha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki dengan cukup, dan Allah relakan atas bahagian yang telah diberikan kepadanya. Beruntung orang Islam, dia ni dahlah Islam, dia qanaah lagi, dia rasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beruntunglah orang yang diberikan hidayah dengan Islam dan diberikan kehidupan di atas dunia ni yang cukup, serta dia rela dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Maka kebahagiaan seseorang terletak pada kesempurnaan agama dia, hidayah dia, apa yang dia buat dalam agama ni, dan cukup dalam kehidupan dia. Hidup di dunia ni dia rasa cukup apa yang Allah berikan kepada dia atas usaha dia. Bukan rasa cukup dengan atas tidak usaha dia. Kan? Ada orang kata, nak buat macam mana tak ada rezeki, padahal dia tak usaha apa pun. Dia kata tak ada rezeki. Tak boleh macam tu. Qanaah ni apa? Dia usaha, dapat rezeki banyak tu, dia rasa cukup. Itu qanaah. Maka dia kata sifat manusia ni ialah dia nak lagi, dapat, dia nak lagi. Dalam syurga tu dah ada macam-macam dah, tapi dia nak lagi, dia teringin lagi. Teringin apa? Bercucuk tanam. Itulah sifat manusia. Dia tak cukup dengan apa yang dia ada. Gaji 5,000 ke, gaji 10,000 ke, gaji 15,000 ke, 50,000 ke. Kadang-kadang 50,000 tu rasa tak cukup. Padahal 5,000 tadi ni okey je, boleh hidup, makan dan sebagainya. 50,000 pula rasa tak cukup. Ni. Disebabkan apa? Tidak ada rasa qanaah. Tak ada rasa qanaah. Maka dia jadi orang miskin walaupun gaji dia 50,000. Sebab itu Islam diajak apa? Qanaah. Merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan kepada kita setelah kita dah usaha. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hadis yang kita bicarakan pada pagi ini tentang syurga. Di dalamnya terdapat pelbagai nikmat. Bahkan kalau kita nak sesuatu apa yang belum ada lagi, iaitu contohnya keinginan kita untuk bercucuk tanam, keinginan kita nak berkuda, nak naik kenderaan sesuatu, kita minta, terlintas je dalam hati, Allah Ta'ala beri. Kita minta kepada Allah, Allah akan beri. Begitulah Allah layan sungguh-sungguh orang yang masuk syurga ni. Maka sebab itu atas dunia usahalah untuk kita nak masuk ke dalam syurga dengan amal soleh kita dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat rahmat Allah, kena buat amal soleh, beriman dan beramal soleh, barulah dapat rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itulah kita akan masuk ke dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan juga diberi layanan. Tak tahulah berapa VIP lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak apa saja semua diberikan oleh Allah sebagaimana
lelaki tadi ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.